Okay, kita belum lagi masuk lakaran perspektif. Pada minggu ni kita akan masuk lakaran perspektif. Okay, mula-mula kamu kena tahu bahawa lakaran perspektif ialah satu kaedah ilustrasi objek yang menyamai pandangan mata manusia, iaitu bila mata manusia objek yang dekat kita akan nampak besar. Okay, objek yang semakin jauh kita akan nampak semakin mengecil. Okay. Lakaran perspektif ni akan menghasilkan imej dalam 3D. 3 dimensi macam kita belajar boleh dilihat dari 3 pandangan. Pandangan atas atau pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okay. Jadi bentuk dia akan nampak lebih realistik. Kemudian lakaran perspektif ada 3 jenis, iaitu 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Untuk hari ni kita akan belajar melukis dua dulu, iaitu 1 titik dengan 2 titik. Biasanya lakaran perspektif digunakan untuk mempersembahkan imej kepada pelanggan, terutama bagi objek yang besar dan panjang. Bangunan, jalan raya, kereta api tengah lalu atas landasan, itu adalah menggunakan lakaran perspektif. Elemen lakaran perspektif. Elemen dia ada 3. Yang pertama dia terdiri daripada garisan ufuk. Garisan ufuk ni garisan yang di atas, garisan melintang yang di atas, dan garisan bumi yang berada di bawah. Kemudian kita akan menggunakan, bila kita lukis, kita akan menggunakan titik-titik lenyap. Ini contoh kedudukan titik lenyap, garis ufuk dan garisan perspektif. Kalau kita tengok ni gambar, gambar almari yang tersusun. Jadi daripada dekat kita nampak almari tu besar. Semakin kalau dia tersusun panjang, kita akan nampak semakin lama semakin mengecil. Semuanya menuju ke arah titik lenyap. Titik lenyap tu yang kita tak nampak lah, yang mungkin mata kita tak boleh nampak dah. Pandangan mata. Pandangan mata manusia ni ada 2. Satu, kalau kita kata pandangan tu dia adalah pandangan mata burung. Burung ni dia terbang tinggi kan. Maksudnya dia lihat daripada atas. So kita nampak bentuk macam ni. Nampak bentuk ni lah. Kemudian satu lagi pandangan mata ulat. Ulat ni berada atas tanah. Berada atas tanah ataupun di bawah tanah. Dari dalam dia, maksudnya dia kepala dia daripada tanah tu. So kita akan nampak pandangan dia ke atas. Mata burung dah ke bawah, mata ulat ke atas. Biasanya mata burung ni daripada tempat tinggi. So itu 2 jenis pandangan. Sekarang kita terus nak masuk melakar lakaran perspektif 1 titik di bawah aras mata. So kita nampak daripada atas. Bersedia dengan pensel. Tuliskan tarikh hari ni. Hari ni ialah hari apa? Hari Khamis. Berapa bulan? 24 kan? 24 bulan 6 2021. Kejap dah. Dah bulan 6 dah. Sekolah berapa hari dah bulan 6 dah. Tajuk kita hari ni ialah lakaran perspektif 1 titik. Dah. Dah siap. Semua dah lukis? Semua dah tulis? Semua dah tulis? Tak ada jawab pun? Dah. Dah. Sekarang kita nak buat langkah yang pertama. Iaitu langkah yang pertama, kita akan buat 1 garisan bumi.
Garisan bumi, kalau boleh kamu dalam buku kamu buat di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah dan bawah sikit. Sebab dia garisan bumi, di bawah sikit, satu garisan lurus. Okey, boleh buat atas garisan yang ada. Dan kamu labelkan sebagai GB. GB ni bukan guru besar, tapi garis bumi. Okey, yang kedua, kamu buat satu garisan ufuk, kamu jarakkan dalam 15 kotak. 15 kotak. Okey, dan kamu tuliskan dia sebagai GU ataupun garisan ufuk. Okey. Dah? Dah sudah? Dah? Okey, katakan kamu diberi satu bongkah, satu bongkah. Iaitu bongkah kubus lah, kubus. Cikgu, Ya, boleh pakai pembaris ke? tak boleh pakai pembaris. Okey. Okey, jangan pakai pembaris. Okey, katakan kamu diberi satu bongkah, satu bongkah lah berbentuk kotak je lah, senang. Okey. Sorry. Ini satu bongkah berbentuk kotak biasa je. Okay. Kemudian diminta kamu melukis lakaran perspektif satu titik berdasarkan bongkah yang diberi. Bongkah yang ni. Okay, macam mana kita nak lukis? Okay, untuk pengetahuan kamu, untuk melukis lakaran perspektif satu titik, kita perlukan pandangan hadapan bongkah ini. Okay, so bongkah ini bagi hadapan ni hadapan, ini sisi, ni atas. So kita perlukan pandangan hadapan bongkah ini. Contohnya pandangan hadapan bongkah ni ialah contohnya lebar dia. Okey, contohnya lebar dia ialah 6 cm. Okey. Dia punya tinggi dia ialah 4 cm. Kan? Contohlah. Okey. So kita perlukan pandangan hadapan dia. Okey. Sebelum kita nak lukis pandangan hadapan, kita buat satu titik lenyap di sebelah agak kanan lah, di sebelah kanan garis ufuk. Okey. Dan namakan dia TL1. Dia memang satu je lah. Maksudnya titik lenyap 1. Okey. Kemudian dah sudah. Okey, kita buat pandangan hadapan bagi bongkah tersebut. Okey, pandangan hadapan, so kita lukis tanpa menggunakan pembaris. Di tengah-tengah. Okey, kalau ada soalan diminta kamu bagi ukuran yang sebenar, kamu kena kira betul-betul lah. Maksudnya lebar dia 6 cm, tinggi dia 4, so kamu kena kira betul-betul lah. Okey, ini just latihan kita nak lukis saja. Okey, kemudian tandakan bongkah ini A, B, labelkan. Kita ikut label ni senang. A, B, C, D. Okey, dah. Sudah? Dah cikgu. Okey. Okey, untuk seterusnya, kita akan unjurkan setiap penjuru yang ada ke titik lenyap. Titik lenyap kita ada satu, unjurkan semua garisan, semua penjuru yang ada. Macam ni contohnya. Saya ingat. Unjurkan B, C. Okey. Unjurkan. Cikgu duduk ni. Jadi dia sengit. Unjurkan. Okey.
Kemudian ada lagi satu titik lenyap D. Kita perlu unjurkan. Nampak D? Tapi untuk titik lenyap D, kita tak boleh buat garisan lurus terus. Kita kena buat garisan putus-putus menandakan garisan ini berada tersembunyi di dalam kotak. Tapi masih menuju titik lenyap. Okey, dah. Siapa dah sudah cakap sudah? Dah cikgu. Okey, dah. Okey, sekarang kita nak pergi ke langkah seterusnya, iaitu kita nak ukur lebar objek dan tandakan dengan titik E bermula daripada titik A. Okey. Agak-agak je lebar objek. Kita namakan dia E. Okey. Kemudian kita tandakan okey. So kita tandakan, kita unjurkan garisan. Okey. Okey. Okey, kemudian kita tandakan apa tadi? Kita tandakan lebar objek sahaja, ya. Kita tandakan lebar objek sahaja jadi titik E, dan kita garisan yang bersilang kat sini, okey, kita turunkan dia selari dengan BC. Okey. Sebagai titik F. Sekejap ya, ada siapa nak masuk ni. Okey. Sekarang kita dah selesai membuat lakaran perspektif satu titik. Akhir sekali apa perlu kita buat? Akhir sekali apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat? Legapkan objek yang kita dapat. Okey. Legapkan ataupun gelapkan objek yang kita dapat. Okey. Senyap. Okey. Bila kamu legapkan tu, kalau boleh dia satu line je. Dia tak nak ada double-double line. Kalau saya ingat pun, cuba buat. Okey. Maka kita dah dapat lakaran perspektif satu titik bagi bongkar kubus. Kubus dia tak sama, sisi dia tak sama. Dan labelkan sebagai, tulis bawah ni, Raja 1, iaitu dah ada dah tajuk dia. Okey, dah ada Raja 1. Okey, Raja 1 atau nak tulis pun boleh. Lakaran perspektif satu titik. Okay. Dah siap? Dah sudah cakap? Sudah Cikgu akan teruskan dengan lakaran seterusnya. Dah siap belum? Dah cikgu. Okey. Dah cikgu. Okey. Sekarang kita pergi ke muka surat baru. Tadi kita dah siap lakaran perspektif satu titik. Kita akan pergi ke lakaran perspektif dua titik. Okey, macam biasa. Okey. Buat dua garisan. Okey. Buat dua garisan
di tengah-tengah iaitu garisan bumi iaitu dan satu lagi garisan ufuk. Labelkan. Okey, untuk lakaran perspektif 2 titik, kita perlukan 2 titik lenyap. Untuk 2 titik lenyap ini, satu kamu buat di sebelah kanan garis bumi, namakan dia TL2, dan di sebelah kiri namakan dia TL1. Okey. Berbeza dengan lakaran perspektif 1 titik, untuk lakaran perspektif 2 titik, kita hanya perlukan ukuran panjang objek. Ukuran panjang objek, okey, tadi panjang objek kita berapa? Tinggi objek. Berapa? Tinggi. Berapa tinggi objek kita tadi? 4. Okey, 4. So kita tulis di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah objek kita. Saya ingin baca cikgu. Okey, di tengah-tengah. Okey, namakan dia A dan B. Dah. Okey. Langkah seterusnya, langkah keempat, unjurkan garisan perspektif bermula daripada titik A dan B ke TL2 dan TL1. Sama macam tadi. Unjurkan dua-dua. Ya. Jangan pakai pembaris, memang sengit lah. Ya. Unjurkan dua-dua. Okey, macam tu. Kalau kamu buat panjang dia, dia punya ketinggian tu lebar sikit, cikgu nak buat lebar sikit. Buat lebar sikit supaya senang kamu nampak. Siapa dah buat, boleh teruskan. Makin apa? Makin sengit pula. Okey. Namakan dia A dan B. Okey, unjurkan. Okey. Kurang lah Okey, kemudian kita akan pergi ke langkah 5 iaitu tandakan panjang objek pada garisan perspektif TL1A. Okey, tandakan panjang objek TL1A, namakan dia C. Okey, kemudian tandakan lebar objek pada garisan perspektif TL2A dengan titik F. Agaklah F. Okey. Kemudian titik yang ada ni, unjurkan garisan ke atas menjadi ni, titik yang ada ni ke atas, tegak je tau, dia jangan sengit-sengit, tegak. Okey, menjadi CD. Okay, F ni ke atas menjadi FE. Okey. Ya. Tak, cikgu. Okey dah. Okey, sekarang kita nak unjurkan semua garisan yang ada pergi ke TL2. Mula-mula kita buat D dulu. Okay, D pergi ke TL2. Saya ingat lagi. Okay, D pergi ke TL2. Okay. Kemudian C pergi TL2. Kemudian
E bagi di L1, kita biasanya unjuk secara bersilang. F bagi di L1. Okay, mana garisan yang patutnya yang patutnya putus-putus? Garisan mana patut putus-putus? Macam semua pula. Okay. Patutnya C ni patutnya putus. Boleh padam kalau kamu dah terpadam semua. Check. Okay, patut C ni ada garisan putus-putus lah. Sebab dia berada di dalam. Okay. Ada tak lagi garisan yang kita belum unjukkan? Ada tak lagi garisan yang belum kita unjukkan? Apa garisan yang belum kita unjukkan? Cuba tengok. Ada satu lagi iaitu F. Cikgu tak unjukkan tadi ya. Okey, semua penjuru perlu diunjukkan. Okey, sekarang kita dah siap pun. Kita punya lakaran perspektif 2 titik. Apa perlu kita buat sekarang? Legapkan. Okey. Sekarang mari kita legapkan hasil yang kita dapat. Okey. Okey, so inilah kita punya lakaran perspektif 2 titik. Tulis kat bawah ni, labelkan Raja 2 iaitu lakaran perspektif 2 titik. Selesai. Kan? So kita dah ada 2 lakaran. Dia kata ini kita belajar 2 je, iaitu lakaran perspektif 1 titik dan lakaran perspektif 2 titik. Okey, dah siap. So dalam buku kamu mesti ada 2 gambar rajah ini. Okey, minggu depan kita akan belajar lakaran perspektif 3 titik dan kita akan masuk apa ni? Jom kita tengok. Dan kita akan masuk banyak lagi. Bulatan, lengkungan, elips. So minggu depan lebih lama sikit lah daripada hari ni. Hari ni 2 dulu. Okey. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okey, dah pukul 12. Okey. Kalau tak ada, latihan macam biasa, buat dulu dalam buku kerja, buku PBS yang ada. Okey, nanti kita semak sikit-sikit, buat sampai tajuk yang ada. Ingat minggu bermula 5 hari bulan 7 hingga 16 hari bulan 7 ada peperiksaan pertengahan tahun. Untuk tingkatan 1, cikgu akan bagi 50 soalan objektif. Okey, secara Google Form. Nanti kamu klik-klik je lah. Tandakan jawapan. Okey, bab yang masuk ialah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai tajuk lukisan isometrik. Okey, yang perspektif 1 titik ni tak masuk. Ya. So baca buku, nanti cikgu akan share nota ke dekat Telegram. Okey, baca nota. Siapkan 2 lukisan ni, buat latihan dalam buku PBS. Okey. Kalau tak ada apa-apa, jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama.